Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji-pujian yang kita panjatkan, yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaan Allah, nikmat yang Allah beri kepada kita. Di antaranya Allah menggunakan kita nikmat masa lapang. Allah memberikan kita nikmat kita boleh memahami, mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita dapat menambahkan, mengukuhkan maklumat ilmu kita berkenaan dengan kisah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, yang mana pada malam ini merupakan kelas kita buat siri yang ke-47. Ini bermakna kita sudah bertemu sebanyak 47 kali bermula daripada tahun lepas. Jadi malam ini kita akan membicarakan tiga perkara, tiga fakta berkenaan dengan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, yang mana kalau ikut dalam senarai semak ada 6 perbincangan berkenaan dengan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, namun malam ini kita pilih 3 sahaja. Okey, untuk mengetahui di manakah maksud untuk mengetahui 6 perbincangan itu, kita akan rujuk pada senarai semak yang terdapat pada nota yang pertama ketika mana dimulakan pengajian ini. Okey, kita lihat dekat nota yang saya paparkan. Okey, sekarang kita nak masuk kisah Nabi Allah Yunus. Maknanya Rasul yang ke-11, Rasul yang ke-11 daripada berapa Rasul ni? Daripada 14 Rasul. Rasul terakhir kisah Nabi Allah Isa. Okey, jadi kisah Nabi Allah, kisah yang ke-12, maafkan saya, Nabi Allah Yunus, kisah yang ke-12 dalam buku, dalam kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi dalam bukunya bertajuk Mawaqiful Anbiya'i fil Qur'ani. Jadi semua sekali ada 6. Malam ni kita nak bincang yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, insya-Allah. So 4, 5 dan 6 kita cuba bincang pada minggu hadapan. Baik, tuan-tuan, saya teruskan dengan nota yang berikutnya. Okay. Nota ini tuan-tuan ya, bukanlah nota yang layak dipanggil nota sebenarnya ya, sebab saya hanya menyalin sahaja ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu saya menyalin kembali terjemahan ayat. Jadi sebenarnya nak dipanggil nota tu macam tak kena lah. Jadi sekadar untuk saya memaparkan di skrin Zoom ini, sebab kita belajar secara di atas talian, jadi kita gunakan kesemua panca indera kita kan, sambil kita melihat di skrin Zoom ataupun tuan-tuan melihat di FB page Malaysian Tadabbur Academy, tuan-tuan boleh nampak nota yang dipaparkan. Dalam masa yang sama kita mendengar ayat Quran dibacakan, terjemahan dan sedikit ulasan ringkas. Baik, kemusykilan yang pertama adalah kita mengetahui Nabi Allah Yunus, dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan yang marah. Kenapa baginda alaihi salatu wassalam marah? Adakah boleh berada dalam keadaan marah? Okay. Ayat rujukannya adalah dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat 87
yang berada pada muka surat 329 di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Tuan-tuan, ingin saya jelaskan, pengisian ini kita bukan akan mempelajari keseluruhan secara lengkap kisah Nabi Allah Yunus. Untuk sejarah yang lengkap, kita akan lalui pada kelas Jumaat malam Sabtu. Itu memang secara lengkap kisah para Nabi. Jadi untuk malam ini kita hanya memilih beberapa fakta berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yunus yang perlu diterangkan, perlu diperjelaskan dengan lebih lanjut, kerana ia boleh menyebabkan kita salah faham, mungkin boleh menyebabkan kita ni macam Allah maksudkan lain, kita maksudkan lain, dan yang paling penting kita bimbang, kita telah kritik, kita telah condemn Nabi Allah Yunus ini, sehingga kita terlupa yang kita duk kritik itu adalah seorang Rasul. Jadi yang pilih Rasul itu adalah Allah. Jadi kenapa Allah memilih Rasul yang marah, yang tinggalkan kaum dia macam tu je? Kan? Boleh ke seorang Rasul seperti itu? Inilah kemuskilan yang kita akan bincangkan pada malam ini. Sebelum itu saya ceritalah secara ringkas. Carta alif, carta alif kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Maklumat lengkap, penerangan lengkap carta alif ni kita kena ikut kelas pada Jumaat dan Sabtu lah. Tapi malam ni saya tunjukkanlah secara ringkas. Kisah Nabi Allah Yunus ini dia bermula daripada dia berdakwah kepada kaumnya. Lepas tu kaumnya tak nak beriman. Saya tunjukkan guna Saya tunjukkan guna spotlight nampak kan warna merah saya tunjukkan. Lepas tu Allah mengancam untuk menurunkan azab kepada kaumnya. Tapi azab itu tidak diturunkan oleh Allah kerana kaum dia cepat-cepat bertaubat. Ini kalau nak tahu kisah kaumnya yang bertaubat, kena rujuk dalam surah yang ke-10 iaitu surah Yunus. Kemudian Nabi Allah Yunus apabila dia melihat kaumnya yang kafir itu tidak mahu beriman, maka Nabi Allah Yunus dia mengambillah keputusan. Kalau dah tak nak dengar dah, kalau dah tak nak menerima, maka buat apa Nabi nak duduk kat situ lagi? Maka Nabi Allah Yunus mengambil keputusan dia nak pergilah tempat lain untuk dia sebarkan dakwah dia. Jadi dia pun melarikanlah diri dia, tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Inilah yang kita akan perincikan nanti insya-Allah sekejap lagi. Lepas tu dia naiklah kapal yang penuh dengan muatan. Masa naik kapal itu dia telah kalah dalam undian. Undian untuk siapa yang kekal di atas kapal, siapa yang perlu keluar daripada kapal. Kemudian Nabi Allah Yunus terpaksa untuk dikeluarkan daripada kapal itu, dia terjunlah ke laut, akhirnya ditelan oleh ikan yang besar. Kemudian apa yang berlaku lagi? Nabi Allah Yunus setelah itu dia apabila berada dalam perut ikan itu, dia pun gunakan kesempatan untuk bertahlil, iaitu mengucapkan la ilaha illallah. Lepas tu dia bertasbih subhanaka, kan? Lepas tu dia beristighfar, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian hasil daripada dia bertahlil, dia bertasbih, beristighfar dalam perut ikan itu, maka akhirnya tercampaklah keluar Nabi Allah Yunus daripada perut ikan itu ke tempat yang tandus dalam keadaan yang sangat lemah. Sebab dalam perut tak ada makanan. Akhirnya Allah
menemukan Nabi Allah Yunus ini sebuah pohon yang berdaun lebar. Okay. Tak lama kemudian, Nabi Allah Yunus patahlah balik ke kampung halamannya. Dia dapati kaumnya telah bertambah ramai, seramai 100,000 lebih. Kena cari dalam Al-Quran, dalam ayat mana kata pengikut dia 1,000 lebih. Kemudian Allah pun tutup kisah Nabi Allah Yunus ini, dia menikmati kesenangan bersama dengan kaumnya yang mula-mula ditinggal itu tak ramai. Kemudian bertambah ramai. Habislah ceritanya. Tapi yang kita nak bincangkan ni isu kat mana? Flow carta alih dekat mana? Kita nak bincang carta alih yang kat sini. Ketika dia nak melarikan diri, lepas tu dia naik kapal, dia terjun dalam ditelan ikan yang besar. Okey. Kita teruskan pada kemusykilan yang ini. Kita tengok surah Al-Anbiya tadi 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap ya. Saya ambil pensel. Sekejap. Okey. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Okay. Dalam ayat ini, yang kita nak perincikan, yang kita nak perjelaskan, ada 3. Okey. Ada lebih kurang kita kata ada 2 perkara dekat sini kita nak ambil, iaitu dalam keadaan ni mughadiban. Dia keluar dalam keadaan dia mughadiban. Kenapa? Okey, ni yang kita nak bincang. Lepas tu kita nak ulas tentang apa maksud dhanna alla yaqdir alaihi. Dua perkara ni merupakan merupakan dua perkara yang kita akan bincang pada kemiskinan yang pertama. Okey, kenapa? Tengok terjemahan dulu. Tengok terjemahan dia terlebih dahulu. Okey, Allah mengatakan, lepas tu Allah mengatakan, sekejap. Okey. Dan sebutlah peristiwa Dzun-Nun. Dzun-Nun ni adalah istilah lain bagi nama lain, pergelaran lain bagi Nabi Allah Yunus. Ni dikaitkan dengan dia bersahabat dengan ikan itu. Okey. Yang mana ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Okey, marah dekat sini tuan-tuan ya, mughadiban. Kita tengok mughadiban. Saya marah dekat sini sebenarnya, perhatikan dekat kalimah ni. Dia dekat sini mughadiban. Okey, tetapi dekat ayat ini dia ada alif tau. Ban, kenapa dia ada tanwin macam ban? Kenapa dia ban? Alif ada 2 kat belakang ni, dia merujuk kepada ada 2 pihak tau. Sebenarnya mughadiban ni maksudnya bukan dia satu pihak yang marah, tapi ada satu lagi pihak yang marah. Itu sebenarnya. Kejap ya. Kita faham tak maksud dia? Kejap. Mana pula saya punya pemadam saya ni. Okey. Tengok dekat slide berikutnya ya. Tengok dekat sini. Tengok dekat terjemahan. Okey. Dia pergi dalam keadaan marah. Terjemahan kita, dia kalau kita baca pada terjemahan ni, berapa pihak yang marah? Berapa pihak yang marah tuan-tuan? Siapa sebenarnya yang marah? Contoh dalam ayat ni kalau kita baca terjemahan macam ni,
dalam keadaan marah, sebenarnya berapa pihak yang marah? Siapa Macam yang marah dekat Nabi sini? Yunus yang marah. Apa dia? Macam Nabi Yunus yang marah satu pihak. Okey, sekejap. Dua pihak, Sekejap, Ustaz. Sat, saya nak besarkan suara sikit. Apa dia tadi tu? Dua orang yang terlibat ataupun dua kumpulan. Dua kumpulan. Tapi kalau kita berterjemahan, tak nampak macam dua kumpulan kan? Nampak macam Nabi Yunus yang marah. Sebab dia tu ketika dia. Betul tak? Sebenarnya, ayat ni, ketika dia pergi dalam keadaan marah ni, maksudnya ada pihak lain juga dalam keadaan marah. Keadaan marah maksudnya dalam keadaan macam dia, Nabi Allah Yunus memang dia marah terhadap kekufuran kaum dia. Memang dia marah sebab tak nak beriman kan. Okay, tapi sebenarnya ada satu lagi pihak yang marah. Pihak yang marah tu, dia ada mughadiban, dia merujuk kepada siapa? Sebenarnya dia merujuk kepada kaumnya. Kaum Nabi Allah Yunus ni pun sebenarnya marah dekat Yunus. Kenapa marah dekat Yunus? Kerana Nabi Yunus mengugut mereka dengan mereka akan diturunkan azab. Jadi nak tahu kisah kaum dia yang nak turun azab tu kena tengok surah Yunus. Jadi rupa-rupanya bukan sebenarnya Nabi Allah Yunus sahaja meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, tapi kaum dia itu juga sebenarnya marah pada dia. Sebab tu mughadiban dia merujuk kepada dua kumpulan. Dia ada at-tarafain. Dia ada macam kedua-dua pihak sebenarnya. Okay? Kita faham kan? Itu kita dah betulkan dah satu isu. Okay. Kenapa dia marah? Kerana kekufuran kaum dia lah. Okay. Lepas tu, dia menyangka ketika dia bawa keluar diri dia, dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakan di kesepitan. Okey. Terjemahan kita ni okey lah. Terjemahan kita ni macam mengenakan kesepitan tu, kalau dekat sini mengenakan dia kesepitan tu, maksud dia, dia punya penerangan inilah kita nak terangkan. Tapi kalau kita terjemahkan harfiah, kejap ya. Diterjemahkan harfiah, dia akan jadi macam ni lah. Kita tengok ya. Tengok perkataan lan naqdir. Ya. Lan naqdiru ali. Perkataan naqdir. Qadar. Apa maksud qadir, naqdir dekat sini? Ada kaitan tak dengan qudrat? Allah itu qadir. Dia kalau Arab terjemahan harfiah, dia akan kata dia sangka seolah-olah Tuhan itu lan naqdir, tidak berkuasa ke atasnya. Ini kalau kalau kita buat terjemah terus, tidak berkuasa ke atas dia. Soalannya Nabi Yunus dia seolah-olah terjemah dia kata Allah tak akan boleh apa-apakan dia. Itulah contohlah, boleh faham tapi terjemahan kita alhamdulillah, terjemahan kita tepatlah. Lepas tu kita terjemah dia tidak akan mengenakannya kesempitan. Maksud dia apa? Maksudnya Nabi Allah Yunus ni dia berfikir macam apa yang dilakukan oleh umatnya itu yang tak nak beriman, kemudian dia nak, lepas tu dia bawa dirinya keluar daripada kaumnya itu macam tak ada masalah lah, tak ada isu pun. Maksudnya dia berpandangan tindakan dia tu macam betul lah kan, kaum dia tak nak beriman, lepas tu pula dia tengok orang tak nak beriman. Nabi Allah Yunus dia fikir macam tindakan dia keluar tinggalkan kaum dia tu macam tak ada apa, macam
tak menjadi kesalahan lah. Itu pada makna sangkaan Nabi Allah Yunus tidak akan mengenakannya kesempitan. Itulah maksud waman qudira alaihi ridh. Itu maksudnya apa? Allai yaqdira alaihi. Itu maksud dia. Okey, tuan-tuan jelas ya? Okey. Sekarang kita pergi kepada yang pertama dah habis tadi. Kenapa dia keadaan marah tu? Sebenarnya bukan dia saja marah, kaum dia pun marah pada dia. Okey. Marah tinggalkan kaumnya dalam keadaan kaumnya tidak mahu beriman lah. Okey. Maknanya untuk kemiskinan pertama ni, kita telah dapat membersihkan tindakan Nabi Allah Yunus ni. Dia bukan keluar tinggalkan kaumnya kerana dia dah kecewa ke, bukan kerana dia dah tak sabar ke, tak. Tapi dia keluar dalam keadaan yang memang dah orang tak nak manfaatkan dia, so dia ambillah manfaat nak dakwah dengan masa yang dia ada, tenaga yang dia ada, dia ambil tindakan untuk dia pergilah keluar untuk dia berdakwah tempat lain. Cuma bagaimana dia boleh mengambil keputusan untuk dia keluar tu, tinggalkan kaum dia tapi nak pergi cari kumpulan lain untuk dia dakwah. Okey, kita tengok kemiskinan yang kedua. Okey, kemiskinan pertama ni syarat jelas ya, apa sebenarnya yang kita nak terangkan. Marah kerana Allah satu perkara yang terpuji. Bukan Nabi Allah Yunus ini dia tak sabar. Allah tak akan pilih mana-mana rasul yang tak sabar. Okey. Kemiskinan yang kedua adalah Nabi Allah Yunus ini, kenapa dia tak stay je dengan kaum dia, kan? Maksudnya, kalau dia duduk kekal bersama kaumnya, dengan dia pergi keluar ke tempat lain, yang sebenar-benarnya, yang paling afdal, yang paling tepat, yang paling terbaik, Nabi Allah Yunus, dia kena stay dengan kaum dia. Dia kena tunggu arahan dari Allah baru dia boleh keluar. Itu sepatutnya yang paling terbaik. Paling terbaik. Kenapa kita kata dia paling terbaik? Okey. Kita dengar kalimat elok-elok, perhatian baik-baik. Ada beza tak? Kalau yang terbaik, ada beza tak dengan yang paling terbaik? Maksud dia, tindakan Nabi Allah Yunus ni, kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia telah tinggalkan perkara yang lebih purity lagi. Dia panggil khilaful aula. Yang aulanya, yang paling utama adalah duduk dengan kaum dia. Kan? Tunggu Allah menyuruh dia keluar. Macam kisah Nabi Isa, betul tak? Allah dah hantar malaikat suruh dia keluar, waktu malam baru dia keluar. Okey. Jadi, kemiskinan yang kedua ini, kita akan gunakan ayat yang sama dengan kemiskinan nombor 3. Iaitu, perbincangan kita yang ketiga ini, kenapa Allah Ta'ala minta kepada ikan tu telan dia, bawa dia masuk dalam laut? Itu kan menunjukkan dia bersalah, kan? Itu menunjukkan bahawa Nabi Allah Yunus dia telah tindakan yang dia buat tu sebagai, maksudnya Allah tak suka dengan tindakan dia, menyebabkan dia kena azab, dimakan oleh ikan. Adakah boleh kita katakan apa yang ikan yang telah menelan Nabi Allah Yunus, adakah itu menunjukkan kepada akibat buruk, atau kita kata sebagai azab dari Allah? Okay. Kalau dia azab dari Allah, kenapa Nabi Allah Yunus masih hidup? Betul tak?
Kalau azab Allah sampai, tentu habislah semua orang. Tapi pada cerita ikan tu, kalau tengok pada ayat lain lah kan, Allah panggil Nabi Allah Yunus ni dengan ikan tu sebagai apa? Sebagai sahabat kepada ikan. Tahu kan dipanggil dengan istilah apa? Kasahibil hut. Kena tengok dalam surah Al-Qalam ayat nombor 48. Allah panggil Allah sebut Nabi Allah Yunus ni dengan ikan tu sebagai sahabat kepada ikan hut tu. Ikan paus yang sangat besar. Sebab itu ikan paus tu, kalau boleh tak ikan paus Allah perintahkan dia makan telan Nabi Allah Yunus tu sampai mati? Boleh. Tapi tak. Nabi Allah ini walaupun duduk dalam perut ikan tu, tapi ikan tu dia tidak menyiksa, tidak mencederakan pun Nabi Allah Yunus. Menunjukkan bahawa Nabi Allah Yunus ditelan ikan itu bukan kerana dia melakukan dosa yang menyebabkan dia perlu diazab, tetapi dia telah ditelan ikan itu adalah sebagai bentuk tunjuk ajar dari Allah, sebagai teladan untuk dia belajar, untuk dia diberikan ujian. Sebab para nabi ni, dia macam kita bincang minggu lepas, ingat tak? Kisah Nabi Allah Ayub kan? Kenapa Nabi Allah Ayub ni Allah timpakan dia penyakit yang teruk sampai ahli keluarga dia tak ada, harta dia hilang? Adakah apa dosa yang Nabi Allah Ayub buat ya sampai jadi macam tu? Ni kita kena betulkan. So Allah bagi ujian kepada para nabi ni adalah untuk menaikkan darjat mereka ke tahap yang lebih tinggi, maka diberikan ujian. Jadi Nabi Allah Yunus dimakan oleh ikan itu, dibawa di tengah lautan yang gelap, adalah sebagai untuk pendidikan, bukan kerana dia telah melakukan dosa besar. Kerana dia melakukan dosa. Kerana kita tahu para nabi ini, mereka ini maksum. Dia ada keismahan. Allah pelihara mereka daripada dosa. Okey, ni kita kena betulkan kenyataan tentang Nabi Allah Yunus supaya tidak ada bahasa, tidak ada mana-mana kritikan yang kita boleh jatuhkan kredibiliti para nabi. Okey, kita tengok contoh ayat yang boleh mempertahankan kemuliaan Nabi Allah Yunus ini. Kalau kita baca dekat ayat 139 sampai 144 dalam surah As-Saffat, muka surat 451. Okey, kita nak tengok kemusykilan nombor 2 dan nombor 3 ni. Okey. Kalau kita baca ayat 139, Allah mengatakan wa inna yunusa laminal mursalin idza abaqa ila al-fulkil masyhud. Tengok terjemahan dia. Dan sesungguhnya Nabi Yunus ni benar-benar daripada rasul-rasul yang Allah utus. Dekat sini Allah mengiktiraf Nabi Yunus itu salah seorang rasul utusan Allah. Dan ingatlah ketika dia melarikan diri. Kita cuba tengok perkataan abaqa. Perkataan abaq Perkataan abaqa ni dia sebenarnya adalah merujuk kepada perkataan melarikan diri, menjauhkan diri. Kalau macam hamba, dia melarikan diri dekat tuan dia. Contoh macam kita ada tukang gaji lah kan. Tiba-tiba tengok tukang gaji kita hilang. Pasport tak ada, baju-baju tak ada. Jadi perbuatan melarikan dari tuannya itu dia panggil abaqa. Faham tak? Perkataan abaqa. Perkataan abaq ini dia digunakan juga untuk melarikan secara rahsia.
Tapi kisah Nabi Allah Yunus ni memang dia tinggalkan kaum dia lah, kan? Meninggalkan kaum dia dengan dia tak bawa kaum dia. Okey, itu perkataan abaq. Okey, melarikan diri. Okey. Apabila dia bawa diri, dia pergi ke mana? Ke kapal yang penuh dengan muatan. Al-Mash'un tu kapal yang penuh dalam muatan. Okey. Kemudian Allah mengatakan fasahama fakana minal mudhadhin. Okey. Dia pun masuk dalam ujian mengundi tentang yang kita sebut tadi kan. Siapa yang akan kekal lama duduk dalam kapal penuh muatan tu. Sebab dia ada penuh muatan, nak bawa orang lagi, nak bawa muatan lagi kan. So siapa yang nak kekal dan yang akan keluar daripada kapal itu, undi. Jadi dia termasuk orang yang kena dibuang, kena keluar daripada kapal. Okey. Ayat 142 ni yang kita nak gunakan untuk membincangkan perkara yang kemusykilan kedua tadi. Faltaqamahul hut wa huwa mulimun. Wa huwa mulimun. Okey, tengok mulim. Mulim ni dia daripada perkataan al-laum. Al-laum. Okey, tengok terjemahannya. Setelah itu dia ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Dalam keadaan tercela ni bukan maksud tercela macam Allah menghina hamba-hambanya yang kafir. Bukan. Tercela dekat sini merujuk kepada apa? Maksudnya kalau kita baca ayat dalam keadaan tercela, sepatutnya saya bulatkan dekat yang macam mana dekat tercela banyak. Kejap ya. Dia keluar dalam keadaan dia tercela. Ada siapa-siapa tak terjemahan lain selain pada perkataan tercela? Siapa ada terjemahan lain selain pada perkataan tercela? Sebab tercela ni kita dalam bahasa kita macam buruk kan, berat ni. Kalau Allah mencela, sebab Allah kata dia melarikan diri dalam keadaan sebenarnya tak tepat sebenarnya. Lepas tu pada perkataan mulim tadi tu. Okey. Daripada perkataan ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Yunus itu dia keluar dalam keadaan yang kita kata dalam keadaan yang bukan yang paling tepat. Faham tak? Bukan yang paling tepat. Kalau dia keluar dalam keadaan yang sangat tepat, paling tepat, tentu Allah tak akan kata dia keluar dalam keadaan tercela. Jadi daripada ayat 142 ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Yunus dia keluar tinggalkan kaumnya dalam keadaan yang meninggalkan, maksudnya dia telah buat perkara yang bukan yang paling tepat. Yang paling tepat dia kena stay dengan kaumnya. Kalau dia nak keluar, tunggu Allah mengarahkan dia keluar. Contoh macam kisah Nabi Yunus lah. Betul tak? Tak terima, tak nak terima, tak terima, 950 tahun. Sampailah Allah minta dia buat kapal. Betul tak? So air dah keluar daripada tanah-tanah. Masa tu dah macam dah bagi signal dah. Isyarat. Lepas ni dia kena naik kapal. Tinggalkan kaum dia. Macam Nabi Allah Yunus ni, tak ada isyarat pun. Tak ada apa-apa petunjuk pun yang dia kena tinggalkan kaum dia. Kalau macam Nabi Allah Lut, malaikat yang datang bagi tahu. Pagi esok, kaum-kaum ni akan ditipu azab. Cepatlah keluar malam ni. Sebab pagi esok dah kena azab. Malam dengan subuh dah tak jauh. Itu adalah arahan untuk dia keluar. Kalau macam Nabi Ibrahim kan, kaum dia dekat Iraq tu yang bakar dia tu kan. Lepas dia bakar tu, Nabi Ibrahim dia keluar berhijrah. Tapi dia keluar tinggalkan kaum dia dekat Iraq itu, nak masuk ke bumi Palestin tu, Allah yang kata dia keluar berhijrah ke negeri yang kami perintahkan. Menunjukkan bahawa memang Allah yang perintahkan untuk dia keluar.
Jelas ya? Tapi macam kisah Nabi Allah Yunus ni tak ada. Menunjukkan bahawa berdasarkan ayat wa huwa mulim ni, dia Nabi Yunus alaihissalam telah melakukan perkara, dia telah meninggalkan perkara yang paling tepat sekali. Contohnya kalau kita bagi markah paling tepat 100. Betul tak? 100%. Nabi Allah Yunus ni mungkin dia kita kata dia dapat macam kita kata dalam ini contoh ya, analogi saja supaya kita nak tahu mana apa perbezaan paling tepat dengan tepat. Macam kita belajar kan, orang dapat A+ berapa? A+ daripada markah berapa ke berapa? Contohlah kita dapat, ada orang dapat markah 90 ke 100. 90 ke 100 tu A+. Contoh. Jadi kalau orang dapat 95, dia tetap A+. Betul tak? Ada orang dia dapat 99, dia tetap A+ juga. Betul tak? Jadi Nabi Allah Yunus seolahnya seperti itulah. Dia bawa diri dia keluar kerana secara umum kalau orang tak nak beriman dah, so apa nak tunggu lagi? Itulah yang dia ambil keputusan tu. Tetapi dia belum lagi mendapat keizinan, arahan untuk dia keluar. Itulah yang kita nak sebut pada perbahasan kemusyrikan yang kedua. Saya nak boleh faham ya? InsyaAllah boleh faham jelas tu. Dia tulis ditempelak. Betul lah, ditempelak ni macam lagi macam lebih manis lah. Ingat ya, kenapa tuan-tuan kita nak kena bincang? Sebab ini pasal para Nabi tau. Sebab tu kalau kita baca kisah Israiliyat lagi teruk. Kalau baca kisah-kisah periwayatan pengkhabaran orang-orang Yahudi, teruk sangat kisah-kisah para Nabi ni. Jadi kita kena pertahankan kemuliaan para Nabi. Kita nak kena mempertahankan keismahan, kemaksuman para Nabi tu. Kita dah kupas start daripada Nabi Adam dulu. Dan waktu kita bincang macam mana dia boleh langgar perintah Allah tu. Nabi Adam berdosa lah sebab dia langgar arahan Allah. Kita telah kupas panjang. Tindakan Nabi Allah Adam itu tidak disengajakan. Kenapa? Jadi kena lihat baliklah pada siri pertama ni kita dah ke 47 dah. Dah ke 47. Okey, saya lanjutkan sikit lagi untuk yang ketiga ya. Usulan ketiga tadi kat mana ayat dia ayat sama, tapi kita nak tengok dekat sini. Dekat sini. Sekejap ya. Okey. Kemusykilan yang ketiga ni kemusykilan yang ketiga tak? Yang kedua, ketiga tadi tu dia dekat perbahasan yang ayat tadi tu. Ayat yang tadi tu. Dan masa yang sama, ayat 143 sampai 144 ni memberikan juga kita jawapan Allah tidak murka kepada Nabi Allah Ayub ni, kepada Nabi Allah Yunus ini bukan kerana dia diazab, tetapi sebagai untuk naik darjat. Lepas tu kalau kita baca ayat 143, Allah kata falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tengok ya, Allah kata maka kalaulah sekiranya dia bukan daripada orang yang sentiasa bertasbih. Nabi Allah Yunus ni sebelum dia kes dia dengan ikan paus tu, dia dah selalu bertasbih dah pun. Okey. Nescaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sehingga hari berbangkit. Bayangkan sampai hari kiamat tu Allah akan tinggalkan di dalam perut ikan. Allah boleh buat, tak Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah tak buat? Sampailah dia masuk sampai hari kiamat. Menunjukkan bahawa kalau itu bentuk azab, tak ada dah Nabi Allah Yunus tu mungkin telah dimakan. Kan? Tapi Allah hidupkan dia. Boleh hidup dalam perut ikan walaupun tanpa makanan. Allah puji lagi dia daripada orang yang bertasbih. So ayat-ayat ini menunjukkan bahawasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus itu adalah tepat
tetapi yang lebih tepat. Begitulah sebab mungkin yang dapat saya ceritakan. Kalau kita fikir beginilah, kita fikir pertama, kalau kita fikir kalau sempurnalah Nabi dan Rasul ni kan, maknanya sama macam Tuhan lah, betul tak? Kan? Sebab secara umum tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang tak buat salah. Tapi salah tu ada beza. Salah kerana sengaja, salah yang berbentuk salah dosa ke, ataupun salah dari sudut membuat penilaian dalam ijtihad, macam tu juga. Macam Nabi SAW pun ya, apabila nak bebaskan tawanan perang, kalau kita baca Al-Quran, banyak ayat yang Allah tegur Nabi, menunjukkan Nabi juga ada kekurangan. Tapi kekurangan itu bukan kekurangan merujuk kepada kurang dari sudut dia melakukan dosa. Macam Nabi Allah Sulaiman, ingat tak? Yang dia tak dapat lahirkan anak dia tu kerana dia tidak mengucapkan insya-Allah. Itu semua menunjukkan tentang walaupun hebat mana para rasul, dia tetap ada kurang. Cuma kurang itu kurang sudut apa? Macam kisah Nabi Allah Yunus tu kurang, dia dari sudut dia tidak membuat tindakan yang lebih tepat. Tepat tu tepat dah, tapi yang lebih tepatnya tidak dilakukan. Tidak tepat tu maksudnya apa? Sepatutnya dia tinggal bersama kaum dia, tunggu isyarat dari Allah untuk dia keluar. Itulah yang disebutkan oleh almarhum Profesor Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Itulah saja perbincangan kita malam ini. Habis dah. 3 je. 3 saja. 3 ke? Betul lah, 3 saja. Nota ni nanti saya bagi kemudian kat tuan-tuan puan ya, sebab nak bagi nota ni pun segan saya nak bagi, sebab dia bukan nota pun sebenarnya. Tapi kalau nak rujukan juga, insyaAllah nanti saya beri juga. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ada apa pertanyaan? Jelas ke? Boleh ikut dengan baik ke? Ada mana-mana yang perlu saya ulang ke? Silakan kalau ada persoalan tentang Nabi Allah Yunus. Kalau ada penambahan pun boleh dilakukan. Okey, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, saya rasa macam tak ada soalan kan? Okey, insya-Allah kita jumpa minggu depan dengan 3 lagi. Hari Isnin malam Selasa 3 lagi perbincangan tentang kisah Nabi Allah Yunus. Kemudian kita terus masuk kepada kisah para nabi yang berikutnya. Okey. Kemudian jika ada kelapangan esok malam, Selasa malam Rabu, ikuti perbincangan tentang munafik. Tentang golongan munafik menurut Al-Quranul Karim, insya-Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan yang sudi mengikuti majlis ilmu secara online pada malam ini, yang juga yang melihat secara rakaman. Juga saya ucapkan jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam.